juta yang Allah telah jemput menghadap Allah. Ada member-member kawan-kawan kita sedang terlantar di hospital, sedang bertarung nyawa, sedangkan kita masih diberi nikmat kesihatan. Ada di antara kita yang mungkin diberi kesenangan sehingga hanyut lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Ada di masjid-masjid yang lain misalnya, ya, hanyut walaupun cuma penjaja kecil jual cendol, tapi mempertahankan kecendolannya ketika mana, ya, solat Jumaat sedang dilangsungkan. Jadi alhamdulillah hadirin sekalian, Allah Taala beri kekuatan, kesempatan, kesehatan, ya, untuk kita sama-sama duduk di taman-taman syurga Allah seperti ini. Hadirin sekalian, dalam hidup, apa yang paling besar dalam hidup? Iman dan Islam. Apabila Allah Ta'ala ada dalam diri kita, kita ada segalanya. Meskipun harta yang kita miliki, yang kita kumpul sejak muda sampai saat ini begitu banyak, tapi sekiranya dalam diri kita tak ada Allah, maka kita bukan siapa-siapa. Meskipun kita dikenali oleh penduduk dunia dek kerana rumah kita yang besar, dengan jawatan kita, mungkin dengan sebab pengaruh kita, rakan Facebook yang ramai, rakan Instagram, Twitter, follower yang ramai, yang mungkin kita dikenali oleh penduduk yang ramai, tapi malangnya, ya, kita bimbang kita tidak dikenali oleh Allah dan juga penduduk langit dan seluruhnya. Jadi hadirin sekalian, saya mengajak diri saya dan semua sama-sama kita mengikhlaskan diri kita di dalam rumah Allah ini. Sama-sama kita niat i'tikaf, yang belum niat i'tikaf, dan seterusnya insya-Allah pada malam hari ini kita nak bincang tajuk dia pada hadirin sekalian, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya, orang-orang yang hanyut, ya, orang-orang yang hanyut. Bukan hanyut bukan hanyut dekat laut, tapi hanyut dalam keadaan dia lalai pada Allah Taala. Dan mudah-mudahan kita tahu apa ciri-ciri tersebut dan kita berjaya elakkan insya-Allah. Dan sebelum kita teruskan, sukalah saya mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa adalah selawat at-tafrijiyah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا. Hadirin sekalian, ya, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita, amin insya-Allah. Hadirin sekalian, insya-Allah tajuk kita pada hari ini orang yang hanyut. Ramai di antara kita hadirin sekalian yang mana mereka bermati-matian pagi petang siang malam untuk perkara yang tidak dibawa mati. Hadirin sekalian, bagaimana kita boleh, ya, bersemangat untuk kita selesa di dunia
begitu juga kita perlu bersemangat untuk kita selesa di akhirat. Hidup ni sementara kejap je. Kita umpamakan seperti ais, yang mana kita guna tak guna pasti akan mencair, hadirin sekalian. Ya, sebab itu orang yang memanfaatkan masanya, menggunakan masanya dengan baik, dialah orang paling beruntung sekali. Yang mana pun dia kata Rasulullah, al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik siapa dia? Orang yang mempersiapkan bekalan-bekalan untuk hari selepas matinya dia. Wal ajiz, sebodoh-bodoh orang kata Rasulullah siapa dia? Orang yang mana dia hanyut, tertipu dengan nafsu-nafsunya ni sekalian. Orang yang mengikut hawa nafsunya. Berbekal bagaimana hadis sekalian? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekalan adalah bekalan takwa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ramai di antara kita hari ini yang mana menjadikan fokus terbesar dia adalah dunia. Sedangkan dunia ni kita akan tinggalkan. Pejam celik 20, pejam celik 40, pejam celik 60, bimbang pejam tak celik-celik, hadirin sekalian. Hadirin sekalian, saya nak bagi tahu siapa-siapa yang mana fokusnya dunia. Saya nak bagi tahu hadirin sekalian, kalaulah kita ada rumah besar macam mana pun, saya nak tanya, boleh tak kita duduk 1000 tahun, hadirin sekalian? Tak payah 1000 tahun, saya cabar 100 tahun lagi, boleh tak? Belum tentu, hadirin sekalian. Rasulullah sebut umat aku yang mana yang mana akhir zaman mencintai harta yang bukan milik dia. Bila sahabat dengar terkejut, bagaimana ada orang yang mencintai harta yang bukan milik dia? Lalu Rasulullah jelaskan, bukankah harta yang kita kumpul ketika mana di penghujung usia itu adalah milik yang dinamakan milik waris? Ada di antara kita kah di sekalian, bila pencen saja dia sayang hartanya, dia kumpul dan terus kumpul. Bila AJK, JKK, masjid dan sebagainya umumkan tawaran demi tawaran, untuk dia menukarkan aset harta kepada pahala berbentuk hadiah-hadiah di syurga, dia rela mengumpulkan harta-hartanya tersebut, yang mana dia tak sedar betapa sekiranya dia meninggal hari itu, harta tersebut bukan lagi milik dia tetapi menjadi milik waris, hadirin sekalian. Kita mencintai harta yang bukan milik kita. Ada di antara kita yang sentiasa yang sentiasa mengira dan menghitung geran-geran tanah mereka. Suka melihat angka-angka, pergi di Maybank, Public Bank dan sebagainya, setiap pagi tengok baki-baki angka-angka. Seronok tengok angka-angka tersebut, tetapi mereka tidak menambah amal dan menukarkan harta tersebut bertukar menjadi pahala, hadirin sekalian. Bertambah-tambah hari ini pada hari Jumaat di sekalian, siapa-siapa yang ada harta lebih boleh infak dan sedekah di tabung-tabung masjid ini, kerana bila kita nak buat baik ni pun dia ada masa-masa aulawiyah dia, antaranya hari Jumaat. Besar sikit dia punya ganjaran dia kan. Banyakkan berselawat pun pada hari Jumaat lah kan. Dia lebih banyak pahalanya. Bukan waktu lain tak boleh buat, cumanya hari ni lebih banyak lagi. Jadi siapa yang ada rezeki lebih, infak. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, sebab apa dia? Sebab takkan rugi. Kerana hakikatnya harta yang kita miliki ni adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita tak nak sedekah? Kerana kita sombong. Kita menyangka bahawa hasil dan kekayaan yang kita miliki adalah hasil daripada titik peluh dan usaha kita, tanpa kita meletakkan bahawa rezeki ini datang daripada Allah. Hadirin sekalian, saya nak berpesan pada diri saya dan semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hakikat bos kita boleh bertukar, hadirin sekalian. Tempat kerja kita boleh bertukar, tapi Allah dulu, kini dan selamanya tak pernah bertukar, hadirin sekalian. Allah lah yang memberi rezeki kepada kita. Yang perlu kita sedar bahawa untung, nasib dan rugi hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang faham dan yakin, maka dia tidak akan menjadi orang yang kedekut, tapi dia menggunakan hartanya untuk diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian,
Bila saya sebut hadirin sekalian tentang masa depan kita adalah akhirat, bukanlah bermakna kita perlu meninggalkan dunia dan perlu menjadi miskin. Hadirin sekalian, ya, bila kita melihat Sayyidatina Khadijah, isteri baginda Rasulullah, dia mempunyai kekayaan 2/3 daripada kekayaan Mekah. Miskin ke kaya ni sekalian? Kaya. Tapi nak bagi tahu hadirin sekalian, ketika mana akhir umurnya, hampir seluruh hartanya telah diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia? Kerana bimbang menjadi bebanan-bebanan di akhirat. Nampak tak hadirin sekalian? Orang yang beriman, dia akan meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Dunia telah ditinggalkan, telah ditukarkan dalam bentuk akhirat. Sebab itu orang beriman ketika mana akhir hayatnya di sekalian, dia dah tak sabar nak meninggal dunia. Kenapa dia? Kerana harta di dunia dah tak ada dah. Pergi mana? Telah ditukarkan ke negeri akhirat. Subhanallah. Dah tak sabar nak kembali kepada Allah. Kenapa dia? Kerana nak mendapat nikmat, ya, yang mana telah apa dia? Yang telah ditukarkan di dunia lagi untuk dia dapat di akhirat sana ni sekalian. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, orang yang bijak, dia akan apa dia? Dia akan menginfakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hadirin sekalian, harta yang dikumpul dan semakin dikumpul ini hadirin sekalian, sekiranya tidak diinfakkan, dia akan menjadi penghabis. Ya, siapa yang menghabiskan? Anak-anak kita. Allah akan jadikan anak kita penghabis. Kita mengumpul, anak kita dapat ngabis dia sekalian. Dapat tanah, jual, beli kereta. Ya, dia akan jadi penghabis hadirin sekalian. Ya, kita tengok ya, tanah-tanah warisan di negara kita ni hadirin sekalian. Ya, banyak habis sebab apa dia? Anak-anak kan? Anak-anak dapat jual. Ya, nak begitu hadirin sekalian. Ya, orang yang bijak, ya, dia akan apa dia? Dia akan infakkan hartanya ke jalan Allah SWT. Ya, ustaz, boleh tak saya nak bagi ke anak? Boleh. Yang lebih baik kita bagi anak kita sekiranya anak kita susah. Tapi kalau anak kita senang, infaklah. Kenapa dia? Kerana setiap orang ada bahagian masing-masing. Seperti mana kita lahir ada rezeki kita, anak kita pun begitulah ada rezeki dia. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, orang yang mana dia kejar dunia dan terus kejar dunia, hidupnya tidak akan pernah bahagia ni sekalian. Ya, percayalah, semakin banyak harta semakin pening kepala hadirin sekalian. Ya, nak mana, dekat mana nak letak harta ni? Tak boleh tidur malam ni sekalian. Betul tak? Ya, semakin banyak harta semakin menjadi bebanan di dunia dan di akhirat. Bagaimana di dunia ni sekalian? Di dunia tak tahu nak letak mana harta. Ya, orang lain banyak harta tapi tahu letak mana. Nak letak mana? Bagi kat anak yatim, bagi dekat tamat tahfiz, diinfakkan dekat sekolah, diinfakkan kat masjid. Nampak tak? Ya, harta banyak tapi apa dia? Menjadi jambatan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang lagi harta banyak tapi untuk apa dia? Untuk kemewahan. Hari ini mati, Allahu Akbar. Bukankah dia menyayangi harta yang bukan milik dia? Siapa yang nikmati harta tersebut? Anak-anak, cucu, waris. Hadirin sekalian, ya, nak begitu pun dia rugilah dia. Berbanding orang yang mana hartanya banyak, kaya, bilioner, jutawan, ya, mengumpulkan harta tetapi menjadi jambatan bertemu dengan Allah Subhanahu Taala dengan apa dia? Tujuan mengekspreskan dirinya untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah aja masuk syurga. Kenapa dia? Kerana rupanya seluruh bebanan-bebanan dia telah diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana akhir hayatnya juga, sehingga hartanya bukan banyak pun, tinggal sebentuk cincin saja di rumahnya, itu pun diinfakkan ke jalan Allah. Bimbang menjadi bebanan-bebanan di akhirat. Sebentuk cincin hadirin sekalian. Kita kat rumah macam-macam. Ya, selipar dia ada macam-macam selipar. Kasut dia ada macam-macam kasut ini sekalian. Ya, saya nak pesan pada diri saya dan semua, balik ni kita cari baju-baju yang dah tak pakai dah kat rumah. Mana-mana yang dah tak pakai tu, carilah mana yang boleh diinfakkan. Ya, pergi ke pusat anak yatim ke, kalau boleh bagi baru tu lagi bagus. Tapi kalau tak boleh bagi baru, daripada kita tak pakai, ada orang yang boleh nak pakai. Ya, infakkan sebelum ditanya satu-satu. Hadirin sekalian, jenuh nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap butang baju ditanya oleh Allah Taala. Ya, kita belikan butang baju ada macam-macam. Ada warna biru, ada keris, ada macam-macam kan. Jenuh nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu belum kopiah lagi kopiah. Kopiah aja ada 5.
Kopiah masjid ini, kopiah surau ini, kopiah je jenuh nak jawab depan Allah SWT. Yang pakai satu je contoh, yang pakai dua ni. Yang lagi tiga ini yang tak pakai ni, yang orang bagi ni. Infak lah, cari siapa-siapa, bagi jiran ke, bagi. Apa yang diinfakkan selesai. Tapi apa yang disimpan akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh tak hadis sekalian? Ya, jadi sebab itu hadis sekalian, orang yang mencintai dunia dia akan mengumpul dan terus mengumpul dunia. Dia tak tahu bahawa dunia tersebut yang dikumpul akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah di antara kita hadis sekalian suka mengumpul harta? Allahu Akbar. Hadis sekalian, ya, kita kat dunia tujuan kita hidup bukan untuk mengumpul harta, tetapi kita kat dunia tujuan kita hidup adalah untuk apa dia? Jadikan dunia sebagai jambatan untuk ekspres bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin banyak harta kita cari, semakin apa dia? Memudahkan jalan kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kamu buat apa duit banyak? Saya buat beli kereta Ferrari. Buat apa? Biar cepat sikit pergi masjid. Boleh, tak ada masalah. Tapi beli kereta Ferrari buat pergi disco tu masalah. Tapi jarang-jarang saya tengok kereta Ferrari parking dekat masjid ni sekalian. Cuba usah sikit kat belakang, ada tak? Kalau ada, biasa kereta-kereta mahal ni jarang ada sekalian parking dekat masjid. Kalau ada, ahlan wa sahlan, ya, saya ucapkan ada sekalian. Ya, nak bagi tahu tak salah kita menjadi kaya, tak salah kita mencari harta, tapi gunakan harta untuk jambatan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menjadi bebanan. Ya, kereta yang mahal BMW, banyak yang makan dah beluang ke apa benda, kereta jenama apa pun, ya, ahlan wasalan, bawa ke masjid. Ya, bukan di parking tunjuk nak tayang ke majlis-majlis tertentu dan sebagainya. Jadi sekalian, siapa yang buat rumah besar-besar tak salah. Jangan dibakar pula rumah tu. Buat rumah besar-besar, ya, panggil ustaz, buat pengajian pula kat rumah. Kan bagus tak? Ya, ada function tak besar-besar rumah tu? Ada function kan? Kalau kita buat rumah besar-besar, tapi apa dia? Usang gitu saja. Besok nak jawab depan apa? Depan Allah. Besok kalau Allah Ta'ala tanya, ni kenapa buat rumah besar? Ya, saya panggil ustaz sekian-sekian buat ceramah rumah. Oh, baguslah. Betul tak dia silan? Tapi kita buat rumah besar saja. Tujuan untuk apa dia? Saja. Nampak tak? Besok nak jawab dengan Allah saja. Boleh tak? Ha? Kenapa kamu buat rumah besar-besar sedangkan anak-anak yatim, orang fakir miskin susah di sekeliling kamu, kamu tak bantu? Kenapa buat rumah besar? Saja. Boleh jawab gitu. Nampak tak ni sekalian? Ya. Maknanya tak susah apa, tidak salah kita nak kaya, tapi kita menggunakan nikmat kekayaan tersebut dengan apa dia? Menjadikan di jambatan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih ekspres. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Seterusnya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bagaimana nak mengelakkan hati kita daripada mati? 4 perkara. 4 perkara yang mematikan hati. Yang pertama, hadirin sekalian, banyak makan. Banyak makan boleh matikan hati kita. Ke? Jadi sebab itu hadirin sekalian, hidup untuk makan ke makan untuk hidup? Makan untuk hidup, jangan hidup untuk makan, ya. Makan kena jaga hadirin sekalian. Jangan asal jaga makan. Ya, kenapa kena jaga makan? Besok Allah Taala tanya ni kena penyakit gout kencing manis sebab apa? Jenuh nak jawab depan Allah SWT. Ya, jadi nak beritahu apa dia? Bila dah sakit nak buat macam mana kan? Jadi sakit juga merupakan satu kifarah menggugurkan dosa kita. Ya, kerana dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada sebut bahawa ya, bila di akhir usia kita ada penyakit yang berbagai, tujuannya apa dia? Untuk mengekspreskan kita masuk ke syurga dengan jalan gugurnya dosa kita. Sebab tu kena sabar. Ya, tapi jangan kita tanya member kita, Haji umur berapa? 70. Ada sakit? Tak ada. Ahli neraka Haji ni. Jangan kata macam tu pula. Nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu kita bila ada sakit, muhasabah diri kita. Betapa kita yang pada sekalian, betapa Allah Taala sayang pada kita. Kan ada di antara kita kan yang terlantar lama, ya, duduk hospital lama kan. Allah Taala sedang gugurkan dosa dia. Kemudian dia dijemput pula kembali pada Allah. Ya, mudah-mudahan dia kembali dalam keadaan seluruh dosanya telah diampunkan oleh Allah. Nampak tak? Allah Ta'ala Maha Pengasih ni sekalian. Ya, tapi ketika sihat ni jagalah makan. Ya, jaga makan, bukan asal jaga makan. Itu dia. Yang kedua, jaga mulut, jaga percakapan. Itu dia. Ya, sekarang ni mungkin kita tak banyak cakap walaupun dekat kedai kopi depan mata, tapi pegang telefon. Itu dia. Itu pun kena jaga. Jadi sekalian, kena jaga percakapan.
Kerana dengan percakapan itu boleh merosakkan hati kita. Jadi sekalian, jangan ada di antara kita yang declare cakap, "Ustaz, memang saya mulut puaka tapi hati baik." Tak boleh cakap macam tu. Sebab yang dinamakan jak ni hadirin sekalian, kalau cendol dia tuang dalam cawan, dia akan keluar cendol juga, dia tak akan keluar jadi Pepsi ni sekalian. Macam itulah diri kita. Kalau diri kita baik, dia akan keluar benda yang baik je ni sekalian. Sungguh tak sungguh ni kan? Jadi hadirin sekalian, kita kena apa dia? Bersihkan hati kita, insya-Allah akan yang keluar baik. Tengok anak-anak kita main game, main PUBG Mobile Legend. Bila dah dalam tu kosong, bila dia cakap semua benda-benda yang tak apa-apa kan, semua binatang kat zoo keluar hadirin sekalian. Jadi nak begitu hadirin sekalian, kena jaga percakapan, kena boleh merosakkan hati. Yang ketiga, bagaimana hadirin sekalian nak mengelakkan hati kita daripada mati? Tadi yang pertama apa dia? Jaga apa? Makan. Yang kedua, jaga mulut. Yang ketiga, jaga apa dia? Elakkan diri daripada bergaul dengan orang yang buruk akhlaknya. Kerana Rasulullah sebut, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu ditentukan oleh iman saudaranya. Kalau maknanya kita nak jadi orang yang baik, kena dekat dengan orang baik. Kita tak pernah minat golf, tapi lepak ataupun berkawan dengan orang yang suka main golf, kita pun jadi orang yang minat golf. Kita tak pernah minat mancing, tapi berkawan dengan orang yang minat mancing, kita jadi pemancing. Betul tak hadirin sekalian? Kita tak minat mengopi tiap-tiap malam, kawan dengan orang yang minat ngopi, sampai sekarang melekat. Jadi kalau kita nak jadi orang yang dekat pada Allah, kena dekat dengan Tok Imam hadirin sekalian. Tok Imam mesej, "Allah, Assalamualaikum, malam ni jom qiyamul lail, on tak on?" On misalnya kan. Jadi nak jadi orang yang soleh, kena berkawan dengan orang yang soleh. Jelas hadirin sekalian. Begitulah anak-anak kita. Jangan biar dia berkawan dengan orang yang isap rokok elektronik, vape hadirin sekalian. Macam-macam flavor sekarang ni kan. Flavor mangga lah, durian di 24 ada. Hadirin sekalian, nak begitu pun dia. Kalau mereka berkawan dengan orang-orang yang salah, maka takut gitulah. Ini hadis. Ini sekalian, itu dia. Kerana seseorang itu imannya ditentukan oleh siapa dia berkawan. Itu dia. Yang ketiga, yang keempat hadirin sekalian, yang terakhir hadirin sekalian, jangan banyak tidur. Itu dia. Kerana tidur boleh memendekkan umur. Percaya tak percaya sekalian? Tak percaya, tidur je. Tidur je. Umur 50 tahun tidur je. Dah 50 tahun dah aku. Rupanya tidur aja. Jadi sekalian, tidur boleh memendekkan umur kita. Secara teori dan praktikal. Hakikatnya umur sama 50 tahun. Tapi dari segi kita sedar tu, kejap je dah malam. Yalah, dah siang kau tidur je. Lepas tu malam tidur lagi. Ini sekalian, dia boleh mematikan hati kita. Sebab itu anak kita yang jenis kuat makan, kuat tidur, bila kita tegur, bila kita nasihat, dia payah nak dengar. Sebab apa dia? Punca hati mati. 4 tadi saya sebut. Banyak makan, banyak tidur, bergaul dengan orang yang buruk akhlaknya. Kemudian yang keempat, banyak bercakap. Itu dia. Bila bercakap ni dengan kawan-kawan, yang buruk akhlak lah, yang bercakap yang tak baik. Jadi hadirin sekalian, kita kena jaga 4 perkara ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada terus hanyut dan hanyut. Allah Taala pelihara kita, amin, insya-Allah. Jadi itulah sedikit perkongsian saya, peringatan untuk diri saya dan semua. Mohon maaf atas salah dan silap. Qulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.